UMNO Barisan Nasional memilih untuk membubar Dewan Rakyat di bulan Julai atau bulan November tahun ini. Dewan Undangan Negeri bagi negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat, iaitu di Selangor, di Pulau Pinang, Kedah dan Kelantan, tidak akan dibubarkan. Tidak akan dibubarkan. Kita tak perlu ikut rentak mereka. Itu hak kita. Di bawah undang-undang. Di bawah Perlembagaan Malaysia. Ini jelas. Tuan-tuan dan puan, puan-puan boleh baru kita perhatikan pilihan raya negeri Sarawak. Sarawak ini, tempoh mandat dia tamat pada bulan Jun, bulan depan. Mereka baru ada pilihan raya mereka 2 bulan lepas pada April, sebulan lepas. Jadi mereka menggunakan mandat 5 tahun mereka sepenuhnya, hampir sepenuhnya, hampir 5 tahun yang penuh. Dan itu hak mereka di bawah undang-undang negara, di bawah perlembagaan negeri dan juga perlembagaan persekutuan. Dan itulah hak kita untuk negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat. Jadi itulah kedudukan dia. Jadi ada propaganda Barisan Nasional yang kadang-kadang mungkin kita pun termakan. Ada propaganda mereka berkata, oh kita akan rampas balik Selangor, oh kita akan ambil balik Kedah. Dah, ini adalah cakap kosong. Cakap kosong. Tapi bukan cakap kosong saja. Cakap orang yang jahil, tak tahu undang-undang, tak tahu buku perlembagaan kita, tak tahu, iaitu kalau Najib memilih untuk membubar parlimen, itu hak dia, okey. Tetapi Menteri Besar Pakatan Rakyat Tan Sri Khalid, Lim Guan Eng, Saudara Azizan, Tunku Nuning Aziz, inilah pemimpin kita yang mempunyai hak untuk memutuskan sama ada kita berbubar atau tidak, bukan mereka. Ini jelas. Dan kita ada mandat 2 tahun lagi. Tadi kita dengar daripada Saudara Khairuddin apa yang kita melakukan dalam tempoh 3 tahun sahaja di Selangor. Kita ada 2 tahun lagi untuk berkhidmat untuk rakyat Selangor, untuk meneruskan dengan apa yang kita telah buat, untuk buat lebih baik untuk rakyat Selangor dan di rakyat di negeri-negeri yang lain juga. Dan ini kita akan teruskan. Tetapi kita sanggup dan sedia melawan untuk memenang bukan saja kursi Parlimen Subang yang kita telah menang. Kita akan berjuang untuk mendapat majoriti di Dewan Rakyat. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja kita telah melihat angin perubahan bertiup di Sarawak. Baru-baru ini kita melihat juga di Singapura. Singapura pun rakyat sudah melihat apa yang berlaku di Malaysia dan dapat ilham sedikit. Dan baru ini, pada minggu lepas, kita melihat di Singapura, tak pernah mereka nampak dalam parlimen mereka jumlah pembangkang yang telah dipilih oleh rakyat mereka. Baru ini 6 wakil rakyat dipilih di parlimen mereka. 6 bukan satu jumlah yang besar, betul. Tapi tak pernah berlaku dalam 30 tahun belakangan ini di bawah pemerintahan mereka. Di mana ciri-ciri kezaliman kadang-kadang tidak beza daripada kezaliman yang kita melihat di Malaysia juga. Rakyat Singapura pun boleh membuat perubahan. Jadi macam mana dengan rakyat Malaysia? Adakah kita sanggup membawa perubahan itu? Sanggup? Marilah kita melihat dan analisakan apa yang telah berlaku di Sarawak. Di Sarawak,
Pakatan Rakyat telah berjaya meningkatkan jumlah kerusi kita daripada 7 kerusi pada 2006 kepada 16 kerusi, 15 pakatan dan 1 bebas kali ini. Tapi jumlah kerusi itu bukan yang menunjukkan perubahan itu. Jumlah kerusi itu nampak masih kecil kalau dibanding dengan jumlah kerusi di 71 kerusi itu di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Yang lebih penting, tuan-tuan dan puan-puan, sokongan undi popular mereka yang dulu adalah 63%, sekarang kita sudah kurangkan kepada hanya 55% saja. Inilah yang kejayaan yang besar. Walaupun sebab sistem pilihan raya yang tidak adil tidak dapat dicerminkan dalam jumlah kerusi. Kita tahu itu sistem yang kita tidak adil. Sistem first past the post yang kita sudah warisi daripada penjajah British. Tak apa, itu sistem yang sedia ada. Kita terpaksa kita kena lawan dalam sistem itu. Tapi apa yang kita telah capai di Sarawak, turunkan undi popular mereka 63% sampai 55% dan menang semua kawasan bandar dan 2 kerusi di pendalaman. Kita sudah berjaya buat itu. Ini dengan jelas, saudara-saudari, menunjukkan angin perubahan telah bertiup. Bukan saja mula bertiup, sedang bertiup dengan kuat di Sarawak. Dan ini sangat penting dalam misi kita untuk tawan Putrajaya. Dan inilah saya ingin menjelaskan sedikit. Sebab sekali-sekala orang kurang faham ini. Orang kurang faham betapa penting Sabah, kedudukan Sabah dan Sarawak dalam majoriti yang Barisan Nasional pegang di Dewan Rakyat, yang membenarkan mereka berkuasa daripada Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan, jumlah kerusi parlimen di Dewan Rakyat adalah 222 kerusi. Daripada 222 kerusi itu, 165 adalah di Semenanjung Malaysia. Yang baki 57 adalah di Sabah dan Sarawak. Sarawak ada 31. Sabah 25 dan 1 kerusi di Labuan. Itulah jumlah dia. Sekarang, marilah kita teliti apakah kedudukan di Semenanjung Malaysia. Kalau kita balik kepada 2 tahun dahulu, apabila Pakatan Rakyat memenangi kerusi Kuala Terengganu daripada UMNO, calon PAS kita, Saudara Wahid, sekarang YB Wahid, menang kerusi itu. Apakah kedudukan 165 kerusi ini di Semenanjung? Tuan-tuan dan puan-puan, pada masa itu daripada 165, 82 kerusi dipegang oleh Pakatan Rakyat, 83 oleh Barisan Nasional. Hampir sama. Ini bukan majoriti dia. Dia tak ada majoriti di Semenanjung. Sebenarnya undi popular kita lebih besar daripada mereka di Semenanjung Malaysia. Kalau kita ada satu sistem yang adil, kita yang patut perintah di Semenanjung Malaysia. Mereka hanya pegang Putrajaya sebab apa yang dikatakan dulu, simpanan tetap atau fixed deposit mereka di Sabah dan Sarawak. Memang lepas itu, lepas Kuala Terengganu, kita kalah di Ulu Selangor. Jadi kedudukan itu sudah jadi 81 dan 84 untuk mereka. 1 kerusi mengubahkan keadaan itu. Dan kita mengakui, selepas itu kita ada fenomena kata-kata yang telah melompat. Memang kita mengakui. Itu kelemahan kita. Kelemahan yang kita akan membetulkan. Kelemahan yang kita akan pastikan tidak akan berlaku lagi. Sebab kita tahu sistem di Malaysia ini membenarkan mereka, UMNO Barisan Nasional, mengugut orang kita, merasuah orang kita tanpa apa-apa kesan.
tanpa apa-apa tindakan. Tuan-tuan puan-puan, kalau pergi ke negara lain, pergi ke Australia, India, USA, Eropah, kalau seorang wakil rakyat, ahli parlimen, tukar parti dalam keadaan yang kita lihat macam sini, serta-merta pihak polis akan membuka siasatan. Siasatan untuk apa? Siasatan untuk menentukan satu, sama ada ahli parlimen ini diugut dengan apa cara pun untuk tukar parti. Sama ada ahli parlimen ini dirasuahkan untuk tukar parti. Itulah kedudukan di negara lain. Sebab mereka faham ini. Bila ahli parlimen tukar parti dengan tanpa alasan yang boleh dinampak, ada dua kesimpulan sahaja. Satu, dia diugut. Satu, dia dirasuahkan, atau dua-dua pun. Dan dua-dua ini adalah kesalahan jenayah yang serius, yang patut dihukum dengan penjara. Tetapi malang ni di Malaysia apa jadi? Ahli parlimen kita dirasuahkan, menerima berjuta-juta ringgit. Semua orang tahu. Adakah tindakan diambil? Tidak. Inilah sistem UMNO Barisan Nasional yang kita mesti tukar pada satu masa nanti, pada masa depan. Kalau tidak, negara kita, masa depan negara kita tidak kelihatan cerah. Ya. Jadi saya balik pada poin saya, tuan-tuan puan-puan, iaitu ini. Sebab apa yang berlaku di Sarawak baru-baru ini, walaupun Barisan Nasional boleh kata, Taib Mahmud boleh kata, dia berjaya mempertahankan majoriti 2/3 dia. Beliau betul. Dia bangga sekarang, dia kekalkan semua kerusi mereka. Tak apa. Hakikat yang lebih penting bagi kita, undi popular mereka sudah turun. Dan tuan-tuan puan-puan, hari ini kalau berdasarkan keputusan yang kita ada, kita sudah menang hampir 8 kerusi parlimen di Sarawak berdasarkan keputusan pilihan raya negeri saja. Itu jelas daripada keputusan. Kerusi-kerusi di merata tempat, Kuching, Miri dan Sibu dan sebagainya. Dan kalau kita kerja kuat, kita terus dan kerja kita di Sarawak, kuatkan jentera kita, memperkuatkan semangat rakyat Sarawak untuk terus membawa perubahan, memperkuatkan usaha kita di masyarakat Dayak, masyarakat Bidayuh, masyarakat Melayu Islam. Saya yakin sekurang-kurang kita boleh dapat 12-13 kursi parlimen di Sarawak sahaja. Itu adalah dalam keupayaan kita. Dan kalau angin perubahan yang serupa bertiup di Sabah, tuan-tuan puan-puan, itulah dengan jelasnya apakah implikasi dia. Itulah akhirnya tempoh, itulah akhirnya hayat UMNO Barisan Nasional di sejarah politik Malaysia. Tadi saudara Khairuddin menerangkan istilah apa itu? Rahmat. Itu dari segi retorik. Tapi retorik itu sekarang kita boleh nampak akan berlaku secara realiti. Ini bukan kemimpian. Ini boleh berlaku dan akan berlaku. Saya yakin tuan-tuan puan-puan. Dan inilah yang kita mesti bekerja sama. Kita mesti memperkuatkan usaha kita. Jangan kita selesa sangat. Ya. Sebab Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional memang adalah dalam keadaan yang sangat terdesak. Itu jelas. Mereka dengan jelas adalah dalam keadaan terdesak. Kenapa saya sebut itu? Sebab dengan taktik-taktik kotor yang mereka menggunakan sekarang, hanya pihak yang sangat terdesak sekarang akan turun sekarang ke politik longkang sekarang. Politik longkang.